dia dah bunuh mak saya. Dua remaja perempuan antara 4 ditahan kerana menggunakan dadah untuk berhibur. Di Sarawak, dua remaja bawah umur antara 6 orang yang ditahan polis Kuching dipercayai terlibat dalam penyalahgunaan dadah. 7 remaja masih bersekolah antara 23 individu yang ditahan kerana didapati positif dadah. Tahukah anda kedudukan masalah dadah dan kemajuan tindakan anti dadah 1985? Perbuatan penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar-pelajar sekolah diketahui bermula di awal tahun 1970-an dan maklumat yang dikeluarkan daripada 671 penagih yang pertama kali dikesan adalah terdiri dari pelajar sekolah berumur 14 hingga 18 tahun. Antara jenis-jenis dadah adalah ganja, inhalant, dipressin dan daun ketum. Daripada kajian, opiat dan dadah sintetik merupakan dadah yang paling popular di kalangan remaja. Teknologi tanpa batasan melahirkan remaja lebih aktif dan berfikiran terbuka menyebabkan mereka sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba pada sesuatu perkara tanpa memikirkan baik dan buruk tindakan tersebut. Ajakan rakan sebaya juga menguatkan lagi perasaan ingin mencuba. Hal ini kerana mereka tidak mampu menolak ajakan rakan baik mereka untuk mengambil dadah. Remaja juga sinonim dengan masalah emosi akibat daripada tekanan belajar. Tambahan lagi dengan sikap ibu bapa. Keluarga yang bermasalah dan tidak bahagia menyebabkan mereka tidak suka untuk berada di rumah dan ingin mencari ketenangan di luar. Kebebasan yang dinikmati oleh remaja tanpa batasan itu membuatkan remaja berfikir bahawa tiada siapa yang memikirkan tentang mereka dan bebas untuk melakukan apa sahaja. Falsafah yang pertama, eksistensialisme. Pengalaman dan tanggungjawab sebagai seorang individu serta tekanan-tekanan yang terjadi daripada perbuatan mereka. Yang kedua, falsafah pendidikan. Memperkembangkan potensi individu, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan seterusnya rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri. Yang ketiga, rukun negara. Melihat kepada rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Isu penyalahgunaan dadah di kalangan remaja amatlah berkait rapat dengan elemen rukun negara ini kerana kerajaan dan rakyat keseluruhannya terikat dengan undang-undang dan wajib mematuhi undang-undang. Seterusnya, yang keempat iaitu konsep jasmani. Elemen ini menekankan individu untuk mementingkan kesihatan fizikal. Jadi, remaja amat digalakkan untuk menyertai aktiviti jasmani di sekolah mereka agar mereka dapat menjaga kesihatan fizikal serta mereka dapat mengisi masa luang dengan bersukan dan bukan melakukan jenayah dadah. Yang kelima, konsep emosi. Keseimbangan emosi bagi setiap individu adalah amat penting kerana emosi memainkan peranan sebagai motivator pelaku kepada individu. Bagi mencegah penglibatan remaja dalam penyalahgunaan dadah, keluarga bertanggungjawab memberi perhatian kepada remaja agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan perkara negatif. Seterusnya, yang keenam, konsep rohani. Remaja haruslah sentiasa dipupuk dengan kursus-kursus rohani yang boleh ditawarkan di sekolah agar mereka dapat muhasabah diri dan mengelakkan diri daripada melakukan jenayah. Yang terakhir, konsep intelek. Aspek ini mementingkan etika, moral dan insaniah dalam kalangan remaja, terutamanya pelajar. Institusi pelajaran perlu menerapkan nilai moral supaya remaja memahami keburukan penyalahgunaan dadah dan kesalahannya daripada segi etika dan undang-undang. Pandangan menurut Islam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, yang bermaksud setiap yang memabukkan itu adalah arak dan setiap arak adalah haram. Islam mengkiaskan dadah kepada arak kerana kesan kedua-duanya adalah sama, iaitu memabukkan dan menghilangkan pertimbangan diri. Maka, hukum penggunaan dadah adalah haram kecuali untuk tujuan perubatan. Pandangan tokoh pemimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau pernah berkata, golongan beliau ialah yang paling banyak terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Golongan beliau seharusnya berusaha membangunkan negara, tetapi sebaliknya mereka menyikatkan masalah sosial akibat dadah. Masalah ini boleh menjadi punca kepada runtuhnya institusi negara. Oleh itu, keprihatinan ahli keluarga mampu mengurangkan pelibatan golongan beliau dalam isu penyalahgunaan dadah. Kesan-kesan pengambilan dadah dalam kalangan remaja.
kesan-kesan mengambil dadah kepada individu, terdedah kepada penyakit berjangkit seperti HIV, AIDS dan hepatitis, menyebabkan masalah mental, kerosakan otak dan ketidakstabilan emosi. Yang kedua, kesan-kesan mengambil dadah kepada keluarga, keretakan hubungan rumah tangga dan porak-peranda, menjatuhkan dan mencemarkan nama keluarga. Ketiga, kesan-kesan mengambil dadah kepada masyarakat, ketidakstabilan struktur masyarakat dari segi emosi, pergaulan dan permuafakatan. Keselamatan masyarakat tidak terjamin kerana peningkatan aktiviti jenayah akibat penyalahgunaan dadah. Dan yang terakhir, kesan-kesan mengambil dadah kepada negara, mendatangkan kerugian kepada negara. Negara kekurangan modal insan yang produktif dan kepakaran. Cara-cara menangani isu dadah dalam kalangan remaja. Pertama, meningkatkan peranan ibu bapa, menerapkan sikap mengambil berat dan penyayang, penyediaan pendidikan secara formal atau tidak formal dan pendidikan agama. Kedua, kesedaran dalam diri pelajar, bijak dalam memilih rakan sebaya, membuat keputusan yang rasional apabila berhadapan konflik dadah, mengamalkan gaya hidup yang sihat. Yang terakhir, peranan kerajaan dan badan bukan kerajaan, memanfaatkan hari anti dadah kebangsaan, membuat pemeriksaan dadah dalam diri pelajar yang mencurigakan secara berkala. Kesimpulannya, pelajar merupakan generasi pelapis yang akan memimpin negara pada masa hadapan. Maka, adalah penting bagi negara untuk melahirkan generasi yang bebas daripada penyalahgunaan dadah. Oleh itu, semua pihak hendaklah berkandil bahu dan mengatur strategi untuk mengatasi masalah ini yang juga dianggap musuh utama negara.